Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Masih kepada sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur dapat kita sama-sama lagi pada malam ini untuk kita teruskan program kita Mari Ngaji. Kita telah pun masuk ke episod yang ke-52 untuk musim yang kedua ni. Dan sebagaimana biasa kita akan baca dan saya akan terjemahkan campur sedikit elemen tafsir supaya kita lebih boleh faham ayat yang kita baca, kita sebut dengan baik dan kita boleh faham apa yang nak disampaikan oleh Allah SWT kepada kita. Baik, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam, dan diharap sahabat-sahabat sekalian dapat bersedia dengan Al-Quran masing-masing untuk kita sama-sama membacanya sekejap lagi. Sebelum itu sila share supaya live kita lebih dapat manfaat oleh lebih ramai di kalangan pencinta-pencinta Al-Quran. Baik, kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sekali lagi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Baik, kita baca dulu. Innal ladzina yaktumun. Inna. Kita dengung situ sepanjang 2 harakat. Kalau namanya dengung, mesti 2 harakat. Tak ada dengung yang kurang dan tidak ada dengung yang lebih daripada itu. Innal. Pastikan lenturan lam ada sebelum kita masuk kepada bunyi huruf.
innalladzina yaktumun. Tutup makhraj kaf, yaktumun. Jangan dilonggarkan sehingga bunyi geseran. Jangan ada yaktumun. Tak perlu macam tu. Kerana huruf kaf sifatnya adalah syiddah. Syiddah maksudnya makhrajnya kemas, ditutup kemas. Cumanya nanti ada sikit ledakan angin tu yang pecah tu, yang saya selalu sebut dengan namanya adalah fakut taskin. Fakut taskin maknanya ialah bukaan ketika matinya kaf yang menyebabkan ada tekanan angin yang banyak. Bila kita longgarkan tekanan tu, maka dia akan ada sikit. Okey. Bunyi tu sikit je, bukan banyak pun. Baik. Sekali lagi saya sebut, saya bunyikan innalladzina yaktumun. Yaktumun, bukan yaktumun. Okey. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Dengung nipis. Anzala. Ma anzalallahu. Tuan-tuan dengar? Zalallah. Okey. Itu konsisten bunyi lam mati tadi tu. Ma anzalallahu minal kitab. Okey. Minal kitabi wa yashtaruna bihi. Minal ki, jangan minal ki, jangan ada angin. Minal kitabi wa yashtaru, yash, okey? Wa yashta, jangan wa yashta, jangan kuatkan ta. Okey? Wa yashtaruna bihi thamanan, okey? Thamanan qalila. Okey, walaupun sepatutnya kita tak berhenti situ, cuma saya nak sebut macam mana bunyi tanwin bertemu dengan qaf. Jadi rujukan kita buah apa? Buah nangqa. Rujukan kita buah nangqa, nangka. Macam mana disebut? Bukan naka. Bukan juga kita sebut dengan naqa. Okey, kita sebut nang, terus masuk macam bahasa Melayu kita. Wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kulun. Ulaika, kita baca sini dengan 4 harakat. Ulaika ma ya'kulun. Ya, hamzah berada dalam biji halqum. Making dia macam mana? Making dia cuba sendawa. Situlah tempatnya. Jadi tutup tempat tu. Ulaika ma ya'kulun. Ya'ku, jangan ya'ku. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Fi butunihim illan. Tengok lidah. Illan, terus naik. Illanna, terus turun pula. Lidah tu. Illan nara wala. Illanna, turunkan lidah. Illan nara wala yukallimuhumullahu. Wala yukallimu. Okay? Wala yukallimuhumullahu yawmal.
ولا يكلمهم الله يوم القيامة يوم القيامة ya tengah lidah. Tengah lidah. Bahagiannya di bahagian tengah sini. Yaumal qiyamah ya. Konsentrate situ, terus buka mulut. Ya. Jangan ya, jangan sesekali ke arah senyum. Fathah ke arah buka. Baik. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يزكي za ولا يزكيهم ولهم him wa tutup mulut betul-betul baru masuk waw. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Sini berderet izhar. Okay? Mim mati jumpa dengan waw, mim mati bertemu dengan ain, tanwin bertemu dengan hamzah. Semua tu izhar. Apply-nya sama, cuma bezanya adalah mim dan nun. Cara apply sama. Okay? Macam mana? Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Okey. Jadi mim kita akan bunyi bunyi tu dulu baru ambil huruf. Nun baru ambil huruf. Okey, jangan lambat dia jadi dengung. Okey. Baik, kita lihat terjemahannya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang mereka yang yaktumun menyembunyikan. Yaktumun waw nun ujung tu menunjukkan ramai. Mereka tu orang tu menyembunyikan. Orang mana ni yang menyembunyikan ni? Yahudi. Okey. Ma anzalallahu minal kitab, ma perkara. Anzala maknanya Allah tu anzala turunkan. Anzala menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah yang menurunkan. Anzala tu fa'il. Fa'il dia Allahu tu. Allah itu lafzul jalalah tu adalah fa'il dia. Anzalallah, Allah yang menurunkan. Apa yang Allah turunkan? Minal kitab, daripada kitab. Okey, mereka ni dalam kitab mereka dah diceritakan ciri kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dah cerita dah. Mereka cukup tahu, mereka cukup kenal. Tapi mereka sembunyikan perkara tersebut. Tak nak orang Arab tahu. Yang mana mereka ini dipandang tinggi oleh orang Arab. Mereka orang yang ada kitab, orang berpendidikan, pernah tamadun ataupun bangsa mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Arab pandang tinggi kepada mereka. Okey. Jadi mereka tak nak benda tu berlaku, mereka sembunyi maklumat-maklumat tersebut. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Wa yashtarun mereka ishtara membeli bi dengannya thamanan qalila, harga yang sedikit. Thamanan harga, qalilan sedikit. Kenapa diumpamakan mereka ini jual beli? Kerana mereka tak nak pengaruh mereka hilang. Mereka ni orang yang hebat, mempunyai kedudukan yang tinggi, berpengaruh. Bila berpengaruh, maka ekonomi mereka pun bagus. Jadi mereka tak nak kerugian semua perkara tu. Kepimpinan yang ada pada mereka, mereka tak nak hilang. Jadi seolah-olah mereka telah menjual akhirat mereka dengan harga yang sangat sedikitnya, thamanan qalila. Baik. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ulaika orang itu ma ya'kulun, mereka tidak makan. Ma tidak ya'kulun, mereka makan fi butunihim, dalam perut mereka, illa an-nar, melainkan api. Nanti di akhirat mereka yang diisi dalam perut mereka adalah api neraka Allah SWT. Wala yukallimuhumullah, dan tidak yukallimuhum,
Allah bercakap dengan mereka. Allah tidak bercakap dengan mereka. Wala yukallimullahum. Itu susunan budak sekolah. Tapi bukan saya maksud untuk mengubah ayat Quran. Kalau ayat bukan Quran, dia begitu. Wala yukallimullahum. Tapi bila ada dhamir, dia dhamir mesti duduk depan. Hum tu mesti bercantum dengan kata kerja. Wala yukallimuhum Allah. Okey. Allah SWT tidak bercakap dengan mereka. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak menyucikan mereka. Mana Allah tak ampunkan dosa mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Okey. Allah cerita Allah tak nak bercakap tu. Maksudnya Allah tidak mempedulikan mereka. Kita di akhirat nanti perlu kepada pertolongan Allah. Kalau Allah SWT tidak bercakap dengan kita, Allah tak sudi pandang pun kita, itu bermaksud seorang itu berada dalam azab, berada dalam kesengsaraan, kerana tidak ada manusia yang selamat di akhirat, tidak ada manusia yang selesa dalam di padang mahsyar dan juga setelah itu, melainkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Macam mana nak kasih nak sayang, tengok pun tak nak. Nah, itulah perumpamaan kepada wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah SWT tak bercakap dengan mereka, tak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Baik, kita pergi kepada potongan yang seterusnya. Baik. Terus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Semula. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أولئك kita tengok Ulaika alladhi kita ambil 4 harakat di situ. Dan sepanjang bunyi ulaika, mat itu kita sifatkannya seperti sifat lam. Kerana kita sedia maklum bahawa lam atau huruf mat dia tak ada identiti. Huruf mat dia tak ada bunyi sendiri. Huruf mat dia berbunyi dengan bunyi huruf sebelumnya. Dia bersifat dengan sifat huruf sebelumnya. Di sini ada lam. Maka oleh kerana lam adalah istifal infitah. Sifatnya istifal infitah. Apa dia istifal? Istifal lidah kita rendah. Lidah kita rata. Bahagian pangkal lidah tu rata. Infitah maknanya tengah tu pun tak melengkung. Tengah tu pun rata juga. Jadi istifal infitah senang ceritanya lidah merata lidah tu rata dari belakang sampai ke depan. Okey, jadi bila sebut ulaika jangan angkat pangkal lidah. Baik. Ulaika alladhi yang ikalladhi ulaika la. Ambil dulu la tu. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Alladhina ishtaraw ad-dala.
Ishtarawud dala. Ishtarawu. Ishtarawud dala. Semula, sekali lagi. Dengar betul-betul. Ulaika alladhina ishtarawud dalalata bil huda. Dalalata bil huda. Da. Jangan bola. Dala. Dalalata. Situ da sahaja yang tebal. Yang lain semua nipis. Bil huda. Bil huda. Da. Da nak letak kat mana? Dan hujung lidah dengan usul thanayal ulia. Apa makna usul thanayal ulia? Iaitu usul makna asal. Usul. Thanaya gigi kacip atas. Gigi kacip al-ulia atas. Okey. Maknanya ialah dia berada pada usulnya. Usul pada umbinya. Tempat tumbuh gigi tu. Maknanya gusi tempat tumbuh gigi kacip atas. Okey. Da. Kena letak lidah yang mana hujung lidah tu menyentuh gigi. Hujung lidah tu menyentuh gigi. Okey. Jadi di situlah kita sebut. Bil huda. Orang Melayu sebut mana? Orang Melayu bil huda, da. Orang Melayu guna hujung lidah campur dengan gusi nak naik ke langit. Sebab tu bila sebut dadah. Dia bunyi kuat, bunyi gagah. Sepatutnya dadah. Dadah. Beza banyak bunyi dia. Wal'adha. Dha. Lidah keras sikit. Kerana yang kita nak sentuh adalah tajamnya gigi atas. Bahagian tajam tu kita nak sentuh. Kalau lidah kita lembik, dia akan melekat kepada bahagian belakang dan mungkin akan menyentuh gusi di belakang gigi. Tu kita tak nak berlaku macam tu. Keraskan sikit lidah. Wal'adhaba bil maghfirah. Maghfi. Wal'adhaba bil maghfirah. Maghfirah. Fama asbarahum. Asba. Tebalkan sad, nipiskan ba. Fama asbarahum 'alan nar. Asbarahum 'ala. Pastikan mim mati dulu. Fama asbarahum 'alan nar. Hati-hati juga pada sad, jangan jadi macam qalqalah. Jangan jadi macam fama asbarahum. Tak nak. Asbara. Okay. Dhalika bi'anna Allah. Dhalika. Dha, macam tadi juga, keraskan lidah sikit. Dhalika. Dha, lepas sebut tu terus landing bawah. Lidah tu terus turun bawah. Dha. Mulut jangan lupa buka. Sebesar satu gigitan jari. Sebesar tu gigi lah, antara dua gigi tu. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. نزل الكتاب بالحق. نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا jangan nakh, tak boleh tarik, dia hilang isti'la'nya. Jadi buka. وَإِنَّ الَّذِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَإِنَّ الَّذِينَ
ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Okey. Tu slow-slow untuk senang untuk tuan-tuan marking, tengok tempat mana, macam mana cara nak sebut huruf-huruf tersebut. Okey, baiklah. Kita lihat terjemahan ayat. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka ini, ulaika, mereka, orang yang ishtaraw, membeli, ad-dalalata, sekesesatan. Bayar dengan apa? Bil huda, dengan petunjuk. Mereka beli kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Mereka tak nak petunjuk, mereka nak sesat. Wal azaba bil maghfirah, dan mereka juga membeli al azab dengan keampunan. Maknanya ni di sini berlakunya banyak tasbih. Macam mana tasbih? Diumpamakan diumpamakan dengan ad-dalalah, kesesatan itu seumpama dengan perkara yang boleh dijual beli. Berharga belian pula lah dengan menggunakan petunjuk daripada Allah SWT. Dan mereka juga beli al-azab, mereka beli azab, harga bayarnya bil maghfirah, dengan keampunan Allah SWT. Patutnya mereka dapat semua tu, tapi mereka enggan untuk mendapatkannya. Mereka tak tahu ke? Mereka tahu, mereka ada kitab, mereka dah cukup tahu sebenarnya, tapi mereka buat tak tahu. Mereka biarkan. Fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar ni dipanggil sirah ta'ajjub. Kalau kita nak terjemah, dia kena fama asbarin alangkah. Gitu. Sebab dia panggil ayat yang menunjukkan kepada ta'ajjub. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka. Alangkah sabarnya mereka untuk menanggung bakaran alan nar, atas api tadi. Okey. Jadi ini seolah-olah sebagai satu perkara yang pelik lah. Patutnya mereka dah tahu kebenaran itu, mereka ikutlah kebenaran tersebut, tapi mereka tak nak. Mereka lebih kepada mempertahankan kepentingan hidup mereka di atas dunia. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Demikian itu bahawasanya Allah nazzala, Allah menurunkan al-kitaba, menurunkan kitab-kitab. Nazzala fa'ilnya adalah Allah, al-kitaba adalah maf'ulnya, bil haqq, dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang ikhtalafu, berbeza pandangan, fil kitab, pada kitab-kitab itu, la fi shiqaqin ba'id. Nescaya sebenarnya mereka berada dalam pertelingkahan yang jauh. Mereka berada, maknanya tenggelam dalam pertelingkahan yang jauh, yang tidak berkesudahan. Mereka tu, di kalangan mereka ada yang beriman kepada Allah SWT, yang tahu tentang isi kandungan kitab-kitab ini, yang tahu bahawa Rasulullah merupakan Nabi yang benar, yang didatangkan daripada Allah, yang mereka telah dapat ciri-ciri tersebut dalam kitab-kitab mereka. Di antara mereka ada yang beriman. Antaranya ialah Abdullah bin Salam, yang percaya. Namun begitu, Abdullah bin Salam pula macam dibuang daripada keluarga mereka, daripada kelompok Yahudi. Kenapa? Kerana dia memperakui kenabian, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain, ramai di kalangan mereka yang lain, kekal dengan kedengkian mereka, dengan hasad yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka sanggup untuk nantinya dimusnah atau dibakar oleh Allah SWT di dalam api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin, para jemaah, para penonton yang dikasihi sekalian, itulah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya kongsikan bersama pada malam ini. Dan selamat datang juga kepada ada kawan-kawan, ada kawan yang mungkin baru join, baru masuk, di kalangan sahabat-sahabat saya juga tu.
mudah-mudahan kita semua berada dalam lingkungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi dulu dengan pada perbincangan kita pada malam ini dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.